Tokyo Marathon 2020 ditunda lagi ke 2021, ditunda lagi ke 2022, ditunda lagi ke 2023. Macam mana saya nak kekalkan motivasi, macam mana saya nak keep my dream alive ketika pandemik ini, dan macam mana anda boleh kekalkan motivasi anda ketika pandemik ini. Stay tune. Hai, Assalamualaikum, welcome back to Al-Rumi Channel. Salam Ma'al Hijrah, salam tahun baru kepada umat Islam, pada rakan-rakan kita di Malaysia, pada rakan-rakan kita di Singapura, di Indonesia, di Brunei, dan di mana juga anda berada yang menonton YouTube channel Al-Rumi ini. Terima kasih kepada anda yang telah subscribe, yang belum subscribe, yes, santai-santai hari cuti ini, subscribe, tonton video-video saya, ada macam-macam. Jadi keadaan pandemik ini masih berterusan dan kadar jangkitan dan kadar kematian masih tinggi. Sama-sama lah kita stay safe, ya. Kita stay kat rumah kalau tak ada apa-apa urusan, kita jaga SOP, dan yang paling pentingnya kita jaga kita. Yes. Okey, hari ini ketika pandemik ini ramai orang nak cek motivasi, termasuk diri saya. Jadi hari ini saya nak share tips bagaimana kita nak mencari motivasi, bagaimana kita nak reflektkan dalam kehidupan saya, dan mungkin anda boleh gunakan dalam kehidupan anda, dan anda boleh apply kepada diri anda atau kepada family anda, kepada kawan-kawan anda. Di video hari ini special, saya nak cerita tentang bagaimana kita nak kekal motivasi, bagaimana kita hendak keep our dream alive, bagaimana kita nak menghidupkan kita punya impian. Ya, impian saya sejak 2 tahun yang lepas, sebelum pandemik lagi, adalah untuk berlari dan menghabiskan World Major Marathon, Tokyo Marathon, sebab saya dah terpilih ke Tokyo Marathon 2022. Disebabkan pandemik, dia cancel, kemudian dia defer ke 2021, dan kemudian dia nak defer lagi ke 2022. Jadi saya baru terima email daripada Tokyo Marathon Desktop semalam, mengatakan bahawa dia nak encourage semua yang nak dah defer dah 2 kali ni. Dia suruh defer lagi sekali ketiga ke 2023, iaitu tarikh cadangannya 5 Mac 2023. Ya, memang dia still nak buat pada 2022 ini, tapi tempatnya sangat limited. Daripada 38,000 kurangkan, dia nak kurang 30,000, dan saya difahamkan dia nak tutup kepada peserta-peserta daripada Japan saja, sebab kita pun faham senario sekarang ni bukan Malaysia saja makin severe, makin teruk, tetapi di seluruh dunia termasuk Jepun. So mereka berjaya menganjurkan satu Olimpik yang akan dikenang sampai bila-bila ketika era pandemik ini, dan Tokyo sangat berhati-hati dari segi keselamatan dan kesihatan, dan saya telah respon secepat mungkin pagi tadi, dan saya pun bersetuju untuk defer ke 2023. So tagline saya pada hari ini, keep the dream alive. Selepas satu dugaan saya terima, pertamanya Tokyo dibatalkan sebab ada pandemik, kemudian saya kena serangan jantung. Jadi goal saya pun dah diubah, saya nak break personal best saya dalam marathon. Sekarang saya janji lari dan habis saja. Itulah dream saya, itulah motivasi utama saya. Bagaimana saya nak meneruskan kehidupan ini, bagaimana saya nak terus ada motivasi untuk hidup. Kalau anda tengok, saya bagi tahu semua orang dream saya. Kalau anda tengok saya punya Instagram profile, saya bagi tahu saya punya dream nak heart attack survival, dream to finish World Major Marathon. Saya tulis kat YouTube, dekat semua profile saya. InsyaAllah, kalau tak ada apa-apa masalah, harap-harap 2023 saya boleh ke Tokyo nanti untuk berlari di World Major Marathon dan mencapai impian saya. Jadi hari ini saya akan share 5 tip bagaimana saya nak kekal motivasi, bagaimana saya nak keep my dream alive. Jadi sebelum saya nak share tips tu, hari ini saya nak shout out kepada compression tight, compression yang saya rasa baru di Malaysia. Sebelum ni kita biasa dengar 2XU saja, dan saya pakai namanya Pressure. Saya harap saya sebut betul. Pressure saja. Terima kasih Pressure bagi saya baju running yang sangat-sangat awesome, baju sangat yang ringan, breathable, cutting pun baik, dan dia bagi compression tight. Saya sebenarnya dah lama tak pakai compression tight, antara sebabnya compression tight ni mahal. Tapi Pressure ni dia murah sikit,
Dia punya design pun ada improve sikit sebab designer dia pun asal daripada 2XU. So saya dah test dia punya ni, memang pakai sedap. Tapi sekarang ni saya jarang pakai. Compression ni biasa saya pakai untuk recovery dan dia ada banyak kelebihan. Allah, kalau ada masa nanti kita akan review tentang pressure punya compression type dan baju dia. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, saya sediakan link dekat description bawah ni. Kemudian tunggu nanti saya akan shout out di saya punya Instagram nanti tak lama lagi. Jadi sekarang saya nak share 5 tips bagaimana kita nak kekal motivasi. Bagaimana saya nak kekal motivasi. Yang pertamanya perlu ada iltizam. Perlu ada semangat. Jangan give up. Jangan give up. Sebab hari anda dah give up, tu bermaknanya anda telah mati. Maksudnya bukan mati terus, bukan mati nyawa tu, maknanya anda dah impian anda tu telah berkubur. Anda kena ingat bagaimana why you started. Impian setiap hampir kebanyakan mereka yang suka berlari ni, walaupun pelari-pelari amatur je, pelari-pelari rekreasi macam saya dan anda semua ni, saya at least nak merasa berlari di salah satu world major marathon, dan impian tu dah sebelah kaki je nak tercapai. Jadi kalau saya quit sekarang ni, kalau saya tarik diri, saya menyerah sekarang ini, saya telah mensia-siakan banyak masa saya dari segi financial, dari segi pengorbanan family saya sebelum ni, saya dah mensia-siakan. Jadi saya perlu teruskan, tapi dengan sedikit adjustable lah. Dengan keadaan saya macam ni, saya still yakin saya boleh berlari dan menamatkan larian Tokyo Marathon itu. Dan sekarang ni target saya adalah 2023. Dengan izin Allah, mudah-mudahan dia tak akan delay lagi dan pandemik ni boleh berlalu pergi dan kita semua boleh menjalani kehidupan normal seperti dulu kembali. So jangan give up. Jangan give up, sebab dalam kehidupan bukan sekadar larian. Kalau anda give up dalam keadaan ni, mungkin ada yang hilang kerja, ada kehilangan family, ada kehilangan insan tersayang. Jadi yang hidup ni jangan give up. Yang masih ada ni jangan give up, anda perlu meneruskan. Tetapi keluarga anda, mereka-mereka yang masih hidup tu memerlukan anda. So kalau anda dah give up, jadi kesian kat mereka tu. Anda kena ingatkan mereka-mereka yang tersayang. So jangan give up. Don't give up and just do it. Okay. Yang keduanya, macam mana saya nak kekal motivasi? Goal tu besar, tapi dalam along the way saya create dan saya try nak achieve small goal. Contohnya tahun lepas saya nak improve 5 km personal best saya. Alhamdulillah dah tercapai. Tak kisah 5 km ke 1 km ke, anda punya journey. Jangan duk fikir pasal orang. Anda pun tak ada masa nak fikir pasal orang. Anda ingat orang ada masa ke nak fikir pasal anda? Jadi jangan hirau ke orang. Anda fikir diri anda sendiri. Goal ni macam contoh, tahun ni saya register sekali Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon. Saya nak improve saya punya personal best tahun lepas. Anda boleh tonton video saya yang sebelum ini. Dan pagi tadi dah start training, saya dah buat fitness test saya, dah berkarat dah berbulan, bersetengah tahun tak buat fitness test. Alhamdulillah saya dapat timing 29 minit 13 saat, season best so far, jauh daripada pencapaian terbaik saya. Dan pagi tadi saya dah buat saya punya hard session pertama untuk bulan ini. Saya dah buat long hills. Macam mana nak buat long hills tu anda tengok Instagram saya, dekat community YouTube pun saya dah cerita menu dia macam mana. Long hill ni saya nak fokuskan strength dan endurance. Buat goal-goal kecil anda. Boleh jadi apa saja. Anda boleh register race, nak capai masa dan sebagainya. Sementara nak capai benda besar, buat small supaya ia mengekalkan anda punya momentum. Yang ketiganya, bagi tahu semua orang dream anda. Sebagaimana yang saya lakukan, post kat Instagram, post dekat Facebook, post dekat Twitter, bagi tahu orang dream anda. Sebab apabila anda post, orang dah tengok, anda akan secara automatiknya, secara naturalnya anda akan ada motivasi sendiri. Jadi saya post tak payah Instagram, tak payah YouTube, saya post kat profil saya. Saya bagi tahu saya salah seorang survival serangan jantung dan saya nak menghabiskan world major. Jadi apabila ada kat situ, anda tak payah nak tulis kat wall, kat rumah anda, ada kat situ. So semua orang tengok dan semestinya anda akan hari-hari tengok. So itulah cara saya nak mengekalkan motivasi saya, bagi tahu semua orang. Tetapi dengan cara yang positif. Cara yang keempat, ini mungkin lain pada lain anda boleh ikut kalau anda nak. Beli kasut running. Beli kasut running. Betul, apabila anda beli kasut running, anda ada motivasi. Betul, setiap runner, setiap orang yang berlari ni, antara benda yang dia paling suka post dekat media sosial adalah setiap kali dia beli kasut. Kadang-kadang tak beli pun, baru Usha pun dah post. Itu benda yang menggembirakan dan benda yang ada motivasi. Sebab pada saya beli kasut running ni bukan yang sia-sia. Tak kisahlah bajet anda beli yang mahal ke yang murah, sebab bajet masing-masing berlainan, brand apa sekalipun. Beli kasut tu memberi motivasi. Tak percaya anda try, beli hari ni, petang ni juga nak berlari, sampai kasut nak terus berlari. Pasal kasut ni boleh tengok video-video kasut saya. So beli kasut running, sebab sepasang kasut running boleh mengubah dunia. Betul, ini bukan cakap main-main, ini tak ada tipu punya, ini betul punya.
try beli kasut running. So cara saya nak mengekalkan motivasi. Yang terakhir sekali, macam mana nak mengekalkan motivasi apabila saya nak pergi ke Tokyo Marathon, ia bukan semata-mata untuk saya mengejar glory saya. Apabila pergi ke Tokyo nanti, Team Rumi style, don't leave anyone behind. Saya angkut semua family. Jadi dia adalah reward kepada family saya. Sebagaimana saya katakan tadi, family dah banyak berkorban, family dah banyak dikala saya jatuh bangun, isteri dan anak-anak saya, bawa mereka bercuti dekat Tokyo. Siapa tak nak? Anak-anak saya dah excited dengar cerita pasal Disneyland, nak shopping dekat Shinjuku, Shibuya dan sebagainya. Main sebut dia nama kan. Bawa mereka shopping, belikan, masa beli baju-baju winter tu pun dah excited dah. Padahal yang nak pergi berlari saya, belikan kasut, dia orang bukan heran pun saya nak lagi dan sebagainya. Tapi kita nak reward. Itu motivasi saya. Sebab pada saya family ni, sebab anda dah tengok kes cerita macam contoh Syuib sepatu dengan arwah Siti Sarah, bagaimana kehilangan seseorang itu sangat-sangat memilukan lah. Jadi sementara mereka masih hidup ni, anda kena raikan mereka. Pesalah anda nak pergi hore-hore, nak berjalan, sanggupkah nak tinggal anak-anak dan isteri anda nak pergi bergembira dan sebagainya. Anda mungkin tak faham ini, mungkin masing-masing ada yang tak nak susah lah, tak nak angkat stroller lah, tak nak bawa budak-budak, kita nak hore-hore susah dan sebagainya. Tapi kena ingat satu je, ini saya anda tak perlu ikut, anda akan tahu betapa tingginya nilai family ini. Anda boleh cari duit, anda boleh cari kerja, anda boleh cari kawan-kawan dan sebagainya, tapi anda tak boleh cari family. Family kalau dah pergi, bila seorang tu barulah anda tahu nilainya, betapa pentingnya family itu. Sebab saya dah rasa, saya dah kehilangan anak saya, Irene Marisa. Sebab itu anak-anak saya ada anak istimewa lagi, tergamak ke saya nak tinggalkan mereka. Pada saya, lebih baik tak pergi daripada saya tak bawa mereka langsung. So, reward kepada mereka-mereka yang anda sayang, bawa family anda, jadikan lebih kepada Team Rumi Runcation. Yes, itu saja perkongsian saya pada hari ini. So, sempena tahun baru ni, masih kita kena ada azam baru, kena ada dream baru, kena ada goal baru, dan yang paling pentingnya, kita perlu hidup dalam keadaan normal baru. Alright, sampai di sini saja. Kalau anda suka video ini, tekan butang like, tinggalkan komen apa pula motivasi-motivasi anda nak kekalkan motivasi, dan yang paling penting subscribe. Okey. Terima kasih sekali lagi. Sebarkan kebaikan, stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum.